siapa mengangkat dan siapa pula yang mencabul. Dalam ucapan khas Naib Presiden Keadilan Datuk Seri Amiruddin Syari di Konvensyen Penerangan Keadilan Pusat di Saujana Hotel Subang, beliau berkata kejayaan polisi pentadbiran Kerajaan Madani haruslah dibandingkan dengan pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN yang syok sendiri. Tanpa rasa malu, PN sering berhujah mengingatkan perkara baik yang mereka buat sepanjang 3 tahun memerintah, tetapi mereka terus menafikan bahawa polisi yang dibanggakan itulah yang menambah hutang negara yang menyebabkan kenaikan harga barangan. PN tidak mempunyai apa kebanggaan pun menjaga kebajikan rakyat. Apa yang besar selain Perintah Kawalan Pergerakan adalah polisi subsidi upah ketika sektor ekonomi ditutup. Subsidi ini adalah yang melonjak hutang negara, melonjakkan sehingga 65% daripada KDNK dulu hanya 55%. Siapa yang melonjakkannya? Mahyadin, Mak Yassin. Sebaliknya kita menaikkan jumlah sumbangan tunai rahmah, PM yang menaikkan kadarnya. Bonus penjawat awam inilah dalam 15 tahun kita mampu beri RM2,000. Zaman Mahyadin RM500 sahaja, katanya. Tegas Menteri Besar Selangor itu, penerangan keadilan tidak boleh terikut-ikut dengan isu kenaikan harga barang dan beberapa isu lain yang dimainkan pembangkang. Sebaliknya perlu mempropagandakan prestasi kecemerlangan Kerajaan Madani. Katanya lagi, PN juga tidak berani berdebat di Parlimen mengenai polisi ekonomi sepanjang mereka memerintah kerana terbukti dengan pengeluaran berkali-kali caruman. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menyebabkan rakyat tidak mempunyai simpanan mencukupi di hari tua. Saya sebut di Parlimen tidak mampu PN bangun berbahas sebab mereka selain beri subsidi upah, benarkan KWSP dikeluarkan berkali-kali jadi polisi yang lebih baik. Sehingga di umur tua rakyat, kata pakar ekonomi, hanya punya simpanan RM3 untuk kehidupan mereka sebab KWSP dikeluarkan banyak kali. Kerajaan PN sewaktu memerintah tidak mampu hasilkan duit. Inflasi memuncak, harga barangan naik puncanya PN. Tetapi mereka kata ini salah Kerajaan Madani. Kita kena ada keberanian untuk terangkan keburukan PN dengan fakta dan sebagainya, kata beliau lagi. Terkini Tan Sri Mahyadin Mak Yassin yang juga ahli Parlimen Paguh ketika Konvensyen Wakil-Wakil Rakyat Perikatan Nasional 2024 mengingatkan kerajaan tidak boleh sesuka hati menyekat hak dan kebebasan rakyat tanpa sedikit pun melihat semula rekod kebebasan demokrasi ketika negara di bawah pentadbiran beliau sebagai Perdana Menteri tebuk atap. Seluruh dunia masih mengingati tindakan Mahyadin yang pernah mengisytiharkan darurat dan menggantung Parlimen adalah tidak demokratik serta menekan kebebasan. Presiden Parti Bumi Bersatu Malaysia Bersatu itu berkata, kononnya Malaysia mempunyai landasan undang-undang serta kuasa kerajaan dihadkan oleh perundangan. Justru apabila di Konvensyen PN, Mahyadin menuduh dan mendakwa Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai menekan kebebasan dan tidak demokratik, maka sangatlah molek jika Mahyadin melihat kembali rekod lampaunya, apa yang mampu dibanggakan beliau. Pegawai tugas-tugas khas Menteri Komunikasi Fahmi Fazil, saudara Farahan Zulkifli menyuruh Mahyadin dan penyokong PN untuk melihat siapa yang mengangkat demokrasi dan siapa pula yang mencabul demokrasi. Pertama sekali, kedua-dua Mahyadin dan Anwar adalah Perdana Menteri. Seorang Perdana Menteri yang ke-8, seorang lagi Perdana Menteri ke-10. Apa asas demokrasi yang seorang Perdana Menteri kena buat? Kena buktikan yang mereka ada sokongan majoriti. Anwar sejurus dilantik ke jawatan Perdana Menteri. Dia terus usulkan undi percaya untuk tengok berapa ramai sokong dia. Akhirnya usul lulus dan Anwar terbukti ada majoriti. Mahyadin bukan setakat tidak berani buat usul sendiri, siap tolak usul pembangkang untuk cek. So, siapa yang tak praktis demokrasi? Soal beliau dipetik Malaysia Tribune. Satu lagi tiang demokrasi adalah Parlimen. Namun apa yang berlaku di zaman Mahyadin? Beliau tutup Parlimen dan tidak membenarkan bersidang begitu lama. Alasan kononnya sebab COVID-19 itu tidak masuk akal. Ini kerana ketika itu hampir kesemua sektor sudah mula beroperasi macam biasa kecuali Parlimen. Jadi, siapa yang tidak mempraktikkan demokrasi? Bila rakyat marah sebab sektor lain semua dah buka tapi Parlimen ditutup, apa Mahyadin buat? Dia isytiharkan darurat.
Dahlah isytihar darurat, ahli Parlimen PN pula menipu rakyat guna nama Yang di-Pertuan Agong untuk cover up kebaculan mereka. So siapa yang tidak praktis demokrasi? Tempelak Farhan. Sekarang, ayuh kita bandingkan kebebasan zaman Mahyadin dan zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada segi kebebasan media, zaman Mahyadin, Al Jazeera buat laporan pun siap diserbu mereka. Zaman Anwar tiada pula insiden sedemikian dilaporkan. Perlu diingatkan bahawa di zaman Anwar, ranking kebebasan media, kita mencatat kedudukan terbaik dalam sejarah. Persoalannya, siapa yang tidak mempraktikkan demokrasi? Farhan turut mempersoalkan tentang kebebasan bersuara rakyat ketika zaman Mahyadin. Belum level fitnah pun, baru kritik My Sejahtera pun sudah kena cokok polis. Bukan setakat itu, Pak Cik Tua kritik Sanusi pun kena cekuk pukul 3 pagi. Jadi siapa yang tidak praktis demokrasi? Ini pula bonus untuk Mahyadin. Sebagai PM, kenalah ada telur berdepan dengan media. Anwar belum pernah lari daripada wartawan dan tidak takut live. Mahyadin baru nak buat live terus cuak. Live, why live? So, siapa yang tidak praktikkan demokrasi? Soalnya sekali lagi, pelbagai persoalan yang timbul ini hakikatnya tidak memerlukan jawapan kerana ianya telah dikonklusikan dengan sejarah dan ingatan rakyat. Terbukti Datuk Seri Anwar Ibrahim jauh lebih baik ke hadapan dalam soal demokrasi berbanding Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Mahyadin bukan sekadar jauh ke belakang berbanding Anwar daripada segi demokrasi, malah menjadi satu-satunya Perdana Menteri yang menjadi PM melalui pintu belakang, tebuk atap dan jalan khianat. Peliknya, Mahyadin masih ada muka dan ada hati untuk berbicara tentang demokrasi yang pernah dicabul, dibogel dan diperkosa beliau bersama gerombolan pengkhianat, termasuk beberapa orang ulama jadian. Rakyat tidak pernah lupa dan ingat, rakyat sentiasa memerhati